لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين والحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء. هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تداعى صاحبه فقيرا يوم القيامة. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran dapat kita bersama pada malam ini menyambung perbincangan kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kita sampai ke nasihat yang seterusnya yang bercerita tentang ibadah di tengah malam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menyusun ataupun menterjemah dan juga menyusun syarah-syarah tentang Ayyuhal Walad ini dalam karya saya yang insya-Allah sedikit masa lagi akan diterbitkan oleh IKIM, Institut Faham Islam, sebagai salah satu kajian saya. Dan syarah yang saya ada di sini, yang saya dapat, salah satu yang ada ialah Ayyuhal Akh, syarah Risalah Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Al-Huri. Dan banyak lagi syarah-syarah lain. Cuma sebab kuliah maghrib ini pendek, kita nak bincang secara mendalam, saya tak sempat. Saya sekadar membuat sepintas lalu yang saya kira tuan-tuan pun dah tahu. Cuma sekadar nak maklum, iaitu kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali ini disyarahkan oleh ramai orang dan diterjemahkan dalam banyak bahasa sebagai menunjukkan kepada kita ianya adalah sebuah karya yang sangat bernilai, berharga, penting, dan dia merangkumi semua perkara, daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara yang mungkin pada kita benda biasa-biasa sahaja, tetapi bagi Imam Ghazali dia menekankan, berulang kali dia menekankan. Dan salah satu yang dia tekankan dalam kitab ini, Ayyuhal Walad ini, ialah terjemahan daripada apa yang saya baca tadi. Wahai anakku yang tercinta, sekiranya ilmu semata-mata mencukupi bagimu,
tanpa memerlukan engkau beramal, maka apa jadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Tiadakah yang meminta, tiadakah yang memohon keampunan, tiadakah yang bertaubat akan menjadi sia-sia dia tidak berfaedah. Sebab di zaman Imam Ghazali, suasana pada ketika itu terkesan dengan pengaruh falsafah. Orang falsafah rata-rata orang yang cukup dengan tahu something, cukup yang dia tahu tentang the reality of things. Dia tahu benda ni begini sudah. Itu orang falsafah punya pegangan. Tetapi bagi kita orang Islam, kita tidak cukup dengan sekadar tahu. Orang Kristian pun sama. Orang Kristian sebab itu dalam ajaran Kristian boleh katakan dia tidak ada syariat. Dia tidak ada syariat. Dia cukup dia tahu. Dia cukup belief, faith. Cukup dia sekadar I believe Jesus is Son of God or be Savior. Ya. Dia tidak ada syariat. Begitulah seolah-olah. Yang hari ini bukan kita kata yang belum dirosakkan, yang hari ini. Tapi ajaran Islam tidak begitu. Ajaran Islam, dia ada unsur akidah, ada unsur kepercayaan, faith, iman, ilmu. Tetapi dia ada juga satu lagi, dipanggil amal. Ini akan sering bergabung dalam ajaran Islam. Mungkin ajaran lain tak ada, tetapi ajaran Islam dia akan bergabung. Sebab itulah kita jumpa dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebut alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Amanu itu orang yang beriman. Orang yang beriman ni apa? Orang yang percaya, orang yang ada ilmu, orang yang ada keyakinan. Cukup? Tak cukup. Tak cukup. Tuan-tuan dan perempuan datang kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, daurah, talaki kita. Untuk apa? Untuk aman, untuk menguatkan iman, untuk ada jadi orang yang berilmu. Tetapi ilmu semata-mata tak cukup. Apa yang kita dapat dari kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, talaki, daurah dan sebagainya tak cukup sekadar di situ saja. Kita baru aman. Tapi yang sambungannya ialah wa'amil solihah. Kena beramal dengan benda yang kita tahu. Kita dah tahu, kita kena beramal. Yang inilah Imam Ghazali kata, kalaulah cukup dengan sekadar kamu tahu, dah cukup, maka apa faedah Allah Ta'ala pada sepertiga malam akan menyebut, manakah orang yang meminta keampunan denganku? Manakah orang yang inginkan rahmat daripadaku? Manakah orang yang ingin bertaubat kepadaku? Kan kita ada sebuah hadis yang menyebut bagaimana Allah SWT turun ke langit ke dunia. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, bukan kita kata turun dalam arti kata fizikal begitu, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya pada tengah malam, 1/3 malam, 2/3 malam, mana orang yang meminta ni? Orang dah tidur semua. An-nida, menyeru, suara yang menyeru. Malaikat yang kita tak dengar. Mana yang meminta rahmat Allah? Tak ada, tidur semua ni. Orang kampung ni, Taman Samudera ni mana? Semua tidur, tak bangun. Itu imam dia bangun. Makmum seorang dua dia, lain tidur. Mana yang meminta keampunan? Jadi kalau cukup tahu, tak adalah faedah suara itu menyeru. Kita tahu kelebihan bangun malam, kelebihan
menghidupkan malam, sepertiga malam. Dah cukup lah? Tak cukup. Kita tahu qiyamul lail, tahajud penting, manfaat, kena buat. Ini yang Mula tadi kata, kena buat. Kalau tidak, tak bergunalah seruan itu, faedah sia-sia. Jadi itu menjadi dalil Imam Ghazali kata betapa pentingnya mestinya kita buat benda yang kita tahu. Diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat radhiyallahu ridwanullahi ajma'in, mereka menyebut tentang perihal kebaikan Sayyidina Abdullah bin Umar di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dia duduk dengan Nabi, dia cerita. Dia kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Masya Allah, hebat dia, alim dia, buat ibadah dia begini. Para sahabat dia bersembang puji orang, kita bersembang mengumpat orang. Dia puji orang, dia angkat orang. Kita angkat kita. Kita angkat diri kita. Para sahabat dia angkat orang. Kita angkat diri kita, jatuhkan orang. Itu beza kita dengan sahabat. Jadi para sahabat dia duduk sama Nabi, dia bercerita. Dia bercerita dengan Nabi SAW. Masya Allah, ya Rasulullah, hebat Abdullah bin Umar ni, alim dia, dia orang duk puji. Duk puji Abdullah bin Umar. Maka Rasulullah SAW kata apa? Rasulullah kata sesungguhnya beliau seorang yang hebat. Andai kata beliau turut mendirikan salat di malam hari. Itu dia. Padahal Abdullah bin Umar ini dah hebat dah. Seorang yang kibar, min kibar fuqaha al-ashab, faqih yang hebat di kalangan para sahabat dia lah. Tetapi Rasulullah SAW masih lagi menyebut bahawasanya tambah lagi, added value lagi kepada kehebatan dia itu, andai kata Abdullah bin Umar ini mendirikan salat di tengah malam. Maka syarih kitab ini menyebut kana Abdullah bin Umar ba'da zalika la yanamu illa qalila. Cerita itu yang Rasulullah kata, andai kata Abdullah bin Umar sembahyang malam, tahajud malam, itu lebih baik dan menjadikan dia lebih hebat. Maka selepas daripada itu Abdullah bin Umar tidur sangatlah sedikit di malam hari. Itu dia. Dengar Rasulullah kata macam tu je, dia dah berubah. Kita dengar banyak kali pun macam tu juga. Tapi Abdullah bin Umar dengar yang Rasulullah kata, andai kata dia bangun di tengah malam, itu lebih baik bagi dia, lebih cemerlang lagi dia. Pada hadiahnya tuan-tuan, kalau ikut kitab ini meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis, 1630 hadis. Terkenal, kita jumpa banyak hadis-hadis daripada Abdullah bin Umar. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya mendirikan malam itu ataupun salat di siang malam itu sangatlah penting. Dan seterusnya baginda juga bersabda kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, wahai si fulan bin si fulan, janganlah kamu banyak tidur di malam hari, kerana sesungguhnya banyak tidur di malam hari itu menjadikan seseorang itu miskin di hari kebangkitan kelak. Jadi miskin, fakir. Sebab apa? Sebab malam hari ini ganjaran ibadat di malam hari sangatlah besar. Banyak kelebihan-kelebihan orang yang mengerjakan ibadat di malam hari. Jadi kita tuan-tuan kena semak sama-sama lah. Saya sendiri pun lemah juga, bapa ni cakap boleh lah, kan? Jadi kita kena sama-sama kita bangun tengah malam,
solat tahajud. Dia ada beberapa benda di sini kita kena beza. Kadang-kadang orang kata tahajud tu apa ustaz? Qiyamul lail tu apa? Dia benda yang sama. Benda yang sama saja. Tahajud ini merujuk kepada sembahyang. Tahajud ini merujuk kepada sembahyang. Sembahyang malam di tengah sembahyang di tengah malam selepas kita tidur. Selepas kita tidur, selepas Isyak lah, selepas kita tidur sekejap, kita bangun dan kita sembahyang. Sebaiknya tengah malam. Kalau kita tidur pukul 9.30, pukul 10, pukul 11, kalau nak tahajud boleh, tak ada masalah. Boleh je. Saja pun sembahyang tahajud 2 rakaat, habis. Tak ada masalah. Tetapi yang baiknya ialah tengah malam, 2/3 malam, pukul 2, pukul 3, 12 itu, pukul 4 pagi bangun. Dalam Quran, dalam surah Muzammil, qumil laila illa qalil. Bangun tengah malam, diri, kecuali sedikit yang kamu tidur, diri kan. Jadi di sisi kita ianya sunat muakkad. Bahkan bagi orang yang bangun tengah malam, kita ni memang lihat susah sangat. Bukan nak bangun tengah malam, subuh pun subuh gajah, subuh dinosaur, susah. Nak bangun pukul 3, pukul 4 tu impossible. Tuan-tuan, sekarang ni alhamdulillah subuh pun dah lewat dah kan, 6.20 berapa sekarang sorry, mana subuh 6.7 tak campur lagi kan, campur 8 kan, 6.15. Dia sekarang dah 6.15. Bangun pukul 6 pun sempat lagi tuan-tuan sembahyang. Malas teruk sangat lah tu. Sembahyang 2 rakaat. Yang penting kita buat at least 2 rakaat. At least buat je. Sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar. Sementara tunggu subuh. Jadi yang tu buat dia. Paling malas itu, paling koman lah orang kata. Paling koman. Rajin sikit lagi. Okey, rajin lagi sikit. Tambah lagi 3 rakaat. Tu rajin dia tu. Buat solat tahajud 2 rakaat, tambah lagi witir 2, 1. Jadi 5 rakaat. Itu dah baik sikit daripada yang 2 tu. Tapi paling-paling tak boleh buat, bangun sebelum subuh, buat 2 rakaat. Itu alal aqal. Itu paling sikit. Kalau kita nak jadi orang soleh, dia tak wajib. Kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, yang kita bicara ni tuan-tuan, bukan benda antara halal dengan haram. Tahu? Dah. Imam Ghazali ni, saya tak baca kitab ni untuk bicara orang yang halal dengan haram. Tak. Orang yang tak semayang. Tak. Kita bicara dengan orang yang dah mantap semayang berjemaah. Orang yang dah tu, dia nak upgrade lagi. Dia nak improve lagi dia punya kedudukan dia dengan Allah. Jadi salah satunya ialah dengan solat tahajud. Dirikan solat tahajud paling kurang 2 rakaat. Rajin lagi 5 rakaat. Itu solat tahajud. Dengan solat witir. Lepas tu qiyamul lail tu apa? Qiyamul lail tu ialah menghidupkan malam. Itu beza dia. Solat tahajud tu satu bab. Dan solat tahajud ini juga termasuk dalam qiyamul lail. Qiyamul lail ni dia punya tajuk besar dia. Tajuk besar dia qiyamul lail. Maksudnya mendirikan malam, menghidupkan malam. Dan salah satu cabang menghidupkan malam tu ialah solat tahajud. Lagi menghidupkan malam dengan baca Quran. Lagi menghidupkan malam dengan zikir, dengan selawat, dengan takbir, tahlil, istighfar. Lagi menghidupkan malam dengan berdoa, bermunajat pada Allah. Itu semua di bawah apa yang kita panggil qiyamul lail. Tahajud satu jenis sembahyang di tengah malam selepas kita tidur.
Yang lain-lainnya ialah yang di bawah qiyamul lail banyak zikir, selawat. Jadi banyaklah kalau saya nak bacakan kelebihan-kelebihan sembahyang di malam hari ini banyak. Jadi kalau kita bangun, kita baca usolli sunat tahajud rakaatain lillahi. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rajin lagi, tambah lagi 2 rakaat. Rajin lagi, tambah lagi 2 rakaat. Berapa rakaat? Buatlah berapa rakaat yang kita rajin. Tak ada masalah. Tapi afdalnya 2 salam. Jangan satu salam 20 rakaat. Rajin 20 rakaat, orang 20 rakaat. Nabi suruh kita semayang di malam hari 2. Nabi SAW dan para sahabat tidak meninggalkan semayang di tengah malam. Lepas tu Nabi dalam riwayat Aisyah menyebutkan, ya Rasulullah, kenapalah aku semayang sampai buka-buka kaki ya Rasulullah. Sedangkan kalau ada kesalahan kan Nabi salah. Kalau ada kesalahan yang dulu, yang akan datang, yang sekarang, Allah tak ampun semualah. Nabi kata, bukankah sepatutnya aku bersyukur kepada Allah? Bukankah sepatutnya aku bersyukur? Nabi bersyukur kepada Allah sehingga mendirikan salat dan bengkak-bengkak kaki. Nabi yang tak ada dosa, yang maksum. Kita yang tak maksum ni bengkak-bengkak mata tidur. Bengkak mata, bukan bengkak kaki. Bengkak mata tidur. Semua sepanjang masa tidur. Pergi pejabat pun tidur. Mari kuliah maghrib pun tidur. Kuliah subuh pun tidur. Memang kuliah subuh tu memang ramai tidur. Sepanjang masa. Ni balik malam tidur. Sepanjang masa tidur. Sedangkan Nabi kata kepada sahabat dia tadi, kita dengar, wahai fulan, jangan kamu banyak tidur, sebab nanti akan menyesal, akan menjadi kerugian bagimu di padang mahsyar. Tuan-tuan comok sendirilah. Comok sendiri. Kira sendiri. Kalau umur kita 60 tahun, kalau kita tidur 8 jam sehari, kita dah tidur 1/3 daripada 24 jam. 1/3 daripada 60 hari. 60 tahun. Maknanya kita tidur 20 tahun. 20 tahun tidur. 20 tahun tidur. Tu tidur 8 jam. 8 jam ni biasa tidur lepas malam lah. Tolaklah yang tidur masa kuliah maghrib, kuliah subuh lah. Yang tak pejabat pun tidur tu tak termasuk lagi. Ni yang 8 jam ni yang tidur malam ni kan. Kalau kita bangun pukul 6, kita tidur pukul 10, 8 jam tu. 8 jam. Kalau 10 jam lagi banyak. Sebab itu Nabi kata, merugikan kamu jika kamu habiskan dengan tidur. Tuan-tuan, kita dalam hidup kita ni, hukum ni dia banyak. Yang kita tahu halal dengan haram. Lepas tu yang celah-celah tu kita tahu juga. Adanya harus, adanya wajib, adanya makruh. Tapi ada satu lagi yang kita tak berapa kisah sangat. Yang kita tahu halal haram, ataupun makruh, ataupun sunat, wajib. Tapi ada satu lagi yang bukan hukum yang sebegitu, tetapi ini ialah atas dasar wara', iaitu fudul, iaitu berlebih-lebihan. Dalam hal yang berlebih-lebihan kita tidak digalakkan, khususnya dalam perkara-perkara yang seperti itulah. Tidur, cakap,
sembang, kosong, makan. Ini benda-benda yang bagi orang yang wara', bagi orang yang nak dekat dengan Allah Ta'ala, benda-benda yang berlebihan ini dalam arti kata keduniaan dan membazir, dia cuba elakkan. Dia tidak jatuh sampai haram, tak. Haram ke tidur banyak? Daripada 20 jam tu 24 jam dia 24 jam tu 20 jam dia tidur. Dia bangun semayang je. Semayang bangun semayang 5 minit je. 20 jam dia tidur. Bangun semayang subuh tidur. Waktu zuhur bangun semayang subuh tidur. Haram? Tak jatuhkan haram dari segi hukum, tetapi dia adalah membazir usianya. Tak elok, tak bagus. Dia boleh pergi sampai kepada makruh kalau sampai begitu sekali. Jadi begitu juga dengan kita. Jangan berlebih-lebihan dalam benda-benda yang membazir usia kita, membazir harta benda kita. Ada orang berlebih-lebihan dengan duit dia. Dia solek kereta berlebih-lebihan. Aksesori kereta ni Cina tu pun dah letih, dia tak minggu dia datang. Ada je nak tambah tu dalam bubuk speaker besar, bubuk ini, bubuk sport rim, bubuk ini, apa semua. Berlebih-lebihan. Itu bukan sifat orang mukmin. Itu bukan sifat orang mukmin. Berlebih-lebihan. Walaupun dia mungkin tidak sampai itu haram, tapi berlebih-lebihan dalam benda-benda ni bukan sifat orang mukmin. Sebab kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya sementara. Kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya sementara. Gunakan setiap saat masa kita, harta benda kita untuk kita mencari kebahagiaan di akhirat. Tuan-tuan, apabila kita dengar orang tu meninggal dalam tidur, meninggal dalam ni, tak takut. Takut nanti kita pula. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, sekarang ni ramai sembuh. Orang tu meninggal, orang ni meninggal. Dah meninggal tak ada apa. Kalau dah meninggal habis. Yang kita duk kejar segala kekayaan, kemewahan, harta apa semua yang kita duk puluh ni, tak ada apa. Tengoklah perempuan tu ialah yang dia dapat situ. Yang akan pergi bersamanya ialah amalan dia. Apa yang dia buat. Kita juga dengan kita, tuan-tuan. Kita kena ingat bahawasanya itu kesudahan kita. Kita punya fokus itu kesudahan kita. Itu kita punya matlamat kita ialah akhirat. Matlamat kita ialah kita nak kejayaan akhirat. Kita nak berjaya masuk syurga Allah. Itu yang kita kejar. Adapun dunia ni kita gunakan untuk kita buat dia kebajikan untuk sampai ke akhirat. Orang kata macam kita nak pergi umrah, sekarang dah tak pergi umrah. Sekarang dah ditutup. Kita nak pergi umrah. Kalau kita nak pergi umrah, sekarang tak apalah, tak tukar kat Malaysia duit pun, Saudi dah boleh tukar kat sana kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara yang tak boleh tukar, kita kena tukar kat sini. Kalau kita pergi katakanlah Morocco, dia tak ada, dia tak terima duit Malaysia. Mekah tak apa, Saudi kalau kita bawa duit Malaysia pergi kat money changer, dia boleh je tukar kat sana. Tapi kalau kita nak pergi Morocco ataupun nak pergi US, pergi kita sampai ke New York ke LA ke mana ke, kita bawa RM2 nak tukar, boleh ke tak? Tak laku. Kita tukar kat sini, ambil US dollar dekat money changer, dekat Giant ada kan, tukar, ambil bawa duit. Itu juga dengan akhirat, sama je, same thing. Akhirat pun sama. Apa yang kita nak bawa ke akhirat? Ke akhirat duit kita tak laku, kereta kita tak laku, apa nak bawa? Kredit kad tak laku, semua tak laku. Kita bukan boleh jadi macam orang yang boleh bakar duit, kenapa semua nak hantar bakar buat kereta kecil masuk dalam kubur ni, nak guna belah sana. Tak, itu bukan kepercayaan kita. Yang kita bawa ke sana ialah amal, pahala, currency. Kita kena ingat currency kita.
Mata wang yang digunakan di akhirat ialah pahala. Itu currency yang kita guna untuk kita belanja di akhirat. Jadi oleh itu kita convertkan, tukar sebanyak-banyaknya apa sahaja yang boleh menambahkan pahala kita di dunia ini supaya kita boleh guna di hari akhirat. Dalam bentuk apa? Apa-apa saja. Kalau kita ada duit, kita nak jadikan dia pahala, sedekahkan dia, masuk dalam tabung masjid ke, masuk dalam bagi anak yatim ke, dan sebagainya. Apa saja. Itu dari segi mal, keuangan. Dari segi jasad, apa? Amalan kita, ibadat kita, ibadat khususiyah kita, ibadat umum kita, buat baik ke orang. Apa sahaja yang boleh menjadikan kita ini mendapat pahala di hari akhirat, kita kena berlumba-lumba ke arah itu. Fastabiqul khairat, Quran. Berlumba-lumba kamu buat kebaikan. Cepat segera. Kita kena cepat tukar duit kita sebanyak mungkin. Tuan-tuan, duit kita yang banyak kat dalam bank tu berapa ratus ribu, berapa. Hari ni orang cakap duit dalam bank banyak semua kan. Jadi duit itu kalau kita tak convert kepada akhirat, dia tak akan memberi apa-apa kepada kita. Dia tidak beri manfaat kepada kita. Bila kita mati, duit itu akan jadi pusaka, habis. Jadi sebanyak mungkin kita akan hantar ke akhirat dan tinggal sebahagian mungkin untuk kegunaan waris kita. Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah menyebut, dia kata raka'atan yarka'uhuma al-'abd wa ibn Adam fi jawfil layl al-akhir khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha walaula an ashqa ala ummati la faradtuhuma 'alaykum. Dikatakan ini hadis, tapi bukan hadis, katanya ini adalah kata-kata Sayyidina Ali. Maksudnya 2 rakaat yang dikerjakan di akhir malam itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Andai kata ianya tidak menyusahkan umatku, nescaya aku memfardukan, mewajibkan mereka bangun dirikan solat tahajud di tengah malam, di akhir. Dan tahajud ini tuan-tuan ialah kebiasaan orang soleh. Jadi kita ni nak jadi orang soleh ke orang yang tak berapa soleh? Nak jadi orang biasa-biasa je. Dan sekarang ni ada slogan bukan biasa-biasa. So bukan biasa-biasa, kita nak jadi orang yang luar biasa. Kita tak nak jadi orang yang biasa, kita nak jadi orang luar biasa. Jadi orang soleh, bukan nak jadi orang Islam umum, orang Islam yang biasa, tapi nak jadi orang Islam yang soleh. Dan Imam Ghazali menyebut cara bagaimana kita nak bangun malam. Kita cakap tentang bangun-bangun, tapi nak bangun macam mana? Apa perlu kita buat supaya boleh kita bangun? Yang pertama, elak makan berlebihan. Belum apa-apa dah kena jaga makan. Yang tu yang kita suka pun. Elak makan dan minum berlebihan. Sebab apabila kita makan dan minum yang banyak di siang hari ataupun di malam hari, dia menyebabkan kita nak tidur banyak. Sebab tu kalau pagi-pagi kita tengok kan, kelas universiti ke apa ke, budak-budak mengantuk kan, makan nasi lemak.
mengantuk. Maaf. Kan? Yang kedua, tidak meletihkan badan kita dengan aktiviti-aktiviti yang banyak yang memenatkan di siang hari. Jangan kita buat benda-benda yang penat sangat. Bersukan kuat sangat. Siang hari boleh tahan, tapi belah hujung-hujung petang-petang jangan banyak sangat. Yang ketiga, cuba cari masa di tengah hari itu untuk tidur seketika. Qailulah. Budak-budak tahfiz itu dah kajian dah menunjukkan tidur tengah hari itu sekejap, bukan 3-4 jam, sekejap kan, sekejap, setengah jam, kira tu paling banyak pun sejam. Dah cukup 12 dah setengah ke. Kalau orang cari, orang kerja tu carilah masa lepas 10 sekejap ke 10-15 minit dah. Dia akan memberi kekuatan kita untuk bangkit malam tahajud. Tapi ada orang tidur siang hari, malam tak bangkit juga. Jadi orang yang tidur qailulah di siang hari tapi tak bangkit di malam hari, diibaratkan seperti orang yang bangun sahur tak puasa. Sahur bangun tapi puasa tidak. Jadi begitulah. Jadi kita tidur siang hari sekejap untuk kita bangun tahajud. Dan akhir sekali ialah jangan kita buat dosa. Jangan kita melakukan dosa dan maksiat di siang hari. Sebab salah satu sebab Allah Ta'ala tidak bangkitkan kita untuk qiyamul lail, mengikut setengah pendapat, ialah kerana dosa yang kita lakukan di siang hari. Istighfar banyak. Mohon tuan-tuan, untuk bertemu Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala nak jumpa kita, betul tak? Tuan-tuan boleh nak pergi menghadap Agung tu senang-senang boleh? Tak boleh. Agung tak nak jumpa, tak jumpa, duduk kat luar pagar. Itu Agung. Allah Ta'ala lebih hebat. So, kalau kita melakukan dosa, Allah Ta'ala tak nak jumpa. Sebab di malam hari ialah suatu sesi intimate, suatu sesi yang dekat dengan Allah Ta'ala, munajat dengan Allah Ta'ala, antara ibarat kekasih. Kalau dia tak suka dengan kita, dia marah dengan kita, apa dia nak jumpa kita? Apa dia nak bangkitkan kita, nak sedarkan kita? Sebab itulah salah satu tanda Allah SWT mencintai kita, ialah dia mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Kita mudah buat kebaikan, kita suka buat kebaikan. Itu juga antara tanda-tanda Allah Ta'ala sayang dan kasih dengan kita. Mudah je kita buat, seronok je bangun tiap hari. Ini jam 3-4 biji kat kepala tidur, tak bangun juga. Bunyi yang ni pak tekan, bunyi yang ni pula tak tekan, bunyi yang ni pak tekan. Tengok-tengok pukul 7, Allah dah syuruk berapa? 7.23. Tengok 7.30, Allah, lepas lagi hari ni, hari yang 325. Hari-hari subuh gajah, tak gajah dinosaur. Jadi itu tanda Allah Ta'ala tidak mencintai kita. Apa boleh buat? Bertaubat, minta keampunan, istighfar. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Sebab itu ada doa Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri, wa ala husni ibadatika, dan juga mencantikkan ibadat.
Kita kena minta tolong Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tolong kita untuk kita jadi hamba yang taat. Apa kelebihannya? Akhir tuan-tuan yang kita nak semai insya-Allah. Apa kelebihannya secara ringkas? Orang yang bangun tahajud tuan-tuan, Allah akan kuatkan iman dia. Orang yang bangun tahajud di malam hari, tak ada siapa tengok, isteri tak tahu, suami tak tahu, dia bangun, dia nak apa? Kalau tidak, dia nak Allah. Tuan-tuan semayang banyak kat masjid ni, tuan-tuan orang keliling dia tengok, belum tentu ikhlas. Mana rakaat dia semayang, belum tentu ikhlas. Tapi kalau kita bangun malam hari, seorang diri, semayang, berdoa dengan Allah Ta'ala, menangis dengan Allah Ta'ala, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah, lalainya aku, ya Allah, apalah. Apa yang kita nak? Melainkan kemaafan daripada Allah Ta'ala. Dan iman kita dengan sendirinya akan kuat. Dan ketakutan kita kepada Allah akan kuat. Keikhlasan kita akan kuat, akan bertambah. Dan banyaknya lagi Allah Ta'ala akan memancarkan cahaya takwa pada muka kita, insya-Allah. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi di saat datang. Moga-moga ilmu memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan kepada saya untuk sama-sama kita beramal. Dan saya mohon ampun dan maaf atas segala salah silap. Saya sekadar berfungsi, bukan maknanya saya buat juga ini. Kita berusaha tuan-tuan. Orang kita ni da'i ni ajak orang. Walaupun saya tak adalah da'i kat TV tu, tak pernah masuk. Orang da'i ni dia ajak orang. Dia berbeza dengan syekh. Syekh ni dia dah buat dah. Syekh yang mursyid ni dia dah settle, dia dah amal lah, dah jadi darah daging dia. Tapi bagi kita yang ustaz, yang kampung ni, yang kita ngajak orang, mari kita buat sama-sama. Saya pun tak buat, saya cakap dia ni, dia tak cakap. Mari kita buat sama-sama. Sebab saya takut cakap bukan main ustaz tu, tapi dia sendiri bukannya buat. Allah Ta'ala tahu lah dia tak buat. Nanti kena dengan ayat lima taquluna ma la taf'al. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kabur maqtan. Allah maha besar kemarahan Allah Ta'ala. Jadi apa yang saya cakap ini adalah apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Moga-moga mendorong kita, saya dan tuan-tuan, untuk kita istiqamah. Kalau seminggu sekali kita bangun, kita tambah lagi 2 kali, 3 kali. Kalau boleh tiap-tiap malam kita bangun untuk qiyamul lail tahajud, insya-Allah. Maaf, wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.